kerana memilih yang sahih dan berimbang. Berita perdana edisi Isnin 5 September 2022. Saya Fakhil Hidayat Ghazali. Dan saya Nurul Hidayah Nawai. Berikut paparan utama malam ini. Prinsip keadilan Islam tidak benarkan sebarang ketidakadilan, tidak beri keistimewaan kepada sesiapa. Tangani isu beg berat pemasangan loker untuk murid tahun 1 dan 2 mulai akhir bulan ini. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Prinsip keadilan Islam adalah menjunjung amanah Allah, tidak sama sekali memberikan sebarang keistimewaan atau pengecualian kepada sesiapa jua yang melakukan kesalahan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah ketegasan prinsip keadilan Islam juga tidak membenarkan sebarang ketidakadilan kepada sesiapa, termasuk kepada mereka yang tidak disenangi dan ahli keluarga. Titah baginda, prinsip keadilan yang telus lagi terbuka, berjaya membangunkan masyarakat adil, saksama, makmur dan sejahtera. Justru kuasa menghukum dan memberi pengampunan tidak wajar digunakan sewenang-wenangnya kerana ianya bakal dipertanggungjawabkan kelak di hari kemudian. Jika undang-undang tidak dilaksanakan secara konsisten dan adil, nescaya keadilan tidak akan tercapai kerana falsafah di sebalik pengubalan sesuatu undang-undang itu telah ternoda. Pada masa sama, Hakim Mahkamah Syariah juga perlu bijak menggunakan kuasa budi bicara dalam menjatuhkan hukuman terutama melibatkan kes kekeluargaan. Al-Sultan Abdullah turut menyarankan agar hukuman diat dilaksanakan. Hukuman itu dicadangkan baginda sejak 6 tahun lalu. Menyaran pihak-pihak yang berkenaan supaya menentukan cadangan saya untuk mewujudkan hukuman diat ini dapat dikaji dan dilaksanakan dan diteliti dan dilaksanakan di negeri Pahang dan di Malaysia amnya. Sudah hampir 5 atau 6 tahun saya telah mengemukakan cadangan ini tapi masih lagi di peringkat kaji dan kajian dan berbincang. Hukuman diat merupakan harta yang wajib dibayar dan diberikan penjenayah kepada wali atau waris mangsa sebagai ganti rugi disebabkan jenayah yang dilakukan ke atas mangsa. Dalam pada itu, baginda turut menyarankan agar hukuman khidmat masyarakat dipertimbang sebagai salah satu bentuk hukuman kepada pesalah jenayah syariah. Al-Sultan Abdullah bertitah demikian ketika menyempurnakan perasmian dan pemasyhuran Kompleks Mahkamah Syariah Negeri Pahang, Kompleks Syariah Al-Sultan Abdullah di Kuantan. Turut berangkat Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah dan Pemangku Raja Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerima kunjungan hormat Timbalan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong Shun Sai. Pertemuan berlangsung di Pejabat Perdana Menteri Putrajaya. Hadir sama pada pertemuan ini Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah dan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Turut serta Pesuruhjaya Tinggi Singapura ke Malaysia Vanu Gopala Menon. Kerjasama dua hala selain isu semasa dan surantau antara topik perbincangan Datuk Seri Ismail Sabri dan Lawrence Wong. Lawrence tiba semalam untuk lawatan kerja selama 4 hari yang mengukuhkan lagi hubungan baik dua negara berjiran. Ia merupakan lawatan rasmi pertama beliau ke Malaysia selepas dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri Singapura pada Jun lalu. Beliau dijadual menghadap Yang di-Pertuan Agong esok.
Pemasangan kemudahan loker di sekolah-sekolah rendah seluruh negara akan bermula hujung bulan ini. Menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin, bagi fasa pertama, tumpuan penyediaan kemudahan itu membabitkan sekolah rendah yang beroperasi secara 2 sesi melibatkan murid tahun 1 dan tahun 2. Tapi untuk fasa 1 ini kita buat untuk murid tahun 1 dan juga murid tahun 2. Dan insya-Allah kita akan mula pasang loker-loker di sekolah pada penghujung bulan ini. Jadi bulan 10 tu kita akan cuba ikhtiarkan supaya semua perolehan itu telah sampai ke sekolah dan semuanya dipasang. Tapi batch pertama loker akan mula dipasang pada akhir bulan September ini, insya-Allah. Beliau bercakap kepada media selepas menghadiri majlis libat urus Menteri Kanan Pendidikan bersama editor Kanan Media di Putrajaya. Mac lalu, Kementerian Pendidikan mengumumkan penyediaan kemudahan loker di sekolah-sekolah rendah secara berfasa bermula tahun ini sebagai penyelesaian jangka panjang berkaitan isu beg berat yang kritikal dalam kalangan pelajar sekolah rendah. Selain itu, guru turut digalak menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran PDP bertema atau modular, pembelajaran berasaskan projek dan simulasi amali bagi mengurangkan kebergantungan terhadap buku teks. Kementerian Kesihatan dijangka mengumumkan ketetapan baharu pemakaian pelitup muka Rabu ini. Pengumuman tersebut berdasarkan beberapa indikator COVID-19 di negara ini yang terus menunjukkan penurunan termasuk kemasukan pesakit ke fasiliti kesihatan. Dan untuk melihat reaksi daripada pakar perubatan dan orang ramai, perinciannya bersama wartawan Mohan Cinasami. Siapa yang rasa-rasa kalau kawasan yang open ni kita tak payah pakai. Kalau kawasan yang crowded orang ramai pakai lah. Bagi saya kalau kita nak kontrol COVID-19 ni lagi elok kalau di kawasan orang ramai tu kita lebih berhati-hati lah. Jadi maknanya kita lagi bagus untuk kita memakai mask lah. So I think for now you have to wear mask for some time because the travel rules has been expanded. So I think wearing mask is very important. Dia terpulang pada individu lah. Kalau nak rasa selamat, you pakai mask. Especially tempat sesak lah. Kalau tempat awam terbuka macam ni, tak apalah kalau tak pakai kan. Bagi pakar perubatan pula, ketetapan baru itu juga perlu diambil kira dari aspek data lengkap vaksinasi, kadar sembuh yang tinggi, kemasukan ke hospital yang semakin menurun, kadar kematian yang terus berkurangan dan kes harian berkurangan. Banyak negara memberikan kelonggaran dalam pemakaian pelitup separuh muka. Namun pemakaian masih diwajibkan di klinik, di hospital, fasiliti kesihatan, penempatan warga mas dan dalam pengangkutan awam. Begitu juga apabila bergejala, khususnya apabila positif COVID-19 dan juga bagi golongan berisiko. Walaupun diberikan kelonggaran, masyarakat masih digalakkan memakai pelitup separuh muka apabila ke tempat sesak, misalnya dalam bangunan dengan pengudaraan yang tidak memuaskan. Penggunaan pelitup muka adalah satu praktis yang bagus dan harus dikekalkan. Norma baru ini yang memastikan penggunaan pelitup muka di kawasan tertutup dan crowded boleh mengelakkan penularan pelbagai jangkitan airborne. Bukan sahaja COVID, tetapi common flu, pertusis, tuberkulosis, influenza dan sebagainya. Wakil Pertubuhan Bukan Kerajaan pula, kelonggaran pemakaian pelitup muka adalah langkah terbaik sebelum negara menuju ke fasa endemik sepenuhnya. Kita telah melalui COVID dan kita di stage endemik sekarang. Dan juga saya faham apa yang langkah yang diambil oleh KKM untuk memastikan jangkitan ini tidak berterusan. Kalau kita tengok, bukan saja kita tengok kepada jangkitan COVID-19. Kalau kita tengok ada banyak virus lagi. Sebab virus-virus ini mungkin merebah melalui titisan air atau titisan udara dan sebagainya. Orang tidak tahu. So jadi kita perlu faham langkah yang diambil oleh KKM ini untuk kebaikan orang awam dan juga rakyat. Bermula 1 Mei lalu, KKM mengumumkan kelonggaran pemakaian pelitup muka, namun ia masih wajib dipakai apabila berada di dalam bangunan dan pengangkutan awam.
Menterinya Khairi Jamaluddin juga masih mengumpul maklum balas pandangan daripada orang ramai sebelum mengumumkan keputusan baharu itu. Pakai pelitup muka atau tidak, ia sebenarnya bergantung kepada keprihatinan kita dalam aspek keselamatan dan kesihatan keluarga Malaysia. Apapun, ia sudah menjadi tanggungjawab kita dalam mengamalkan cara hidup yang sihat dan selamat bagi mengelakkan berlakunya semula penularan wabak COVID-19 dan juga wabak-wabak lain di negara. Ingat, kita harus berhati-hati dan berwaspada kerana wabak COVID-19 masih belum berakhir. Muhammad Cina Sami, RTM. Malaysia perlu memastikan asas penyelidikan klinikal negara adalah bertaraf dunia untuk menjadi hub ujian klinikal. Ke arah itu, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata, Malaysia perlu mempunyai penyelidik bertaraf dunia untuk menjalankan penyelidikan dalam pelbagai bidang termasuk onkologi, kanser, kardiologi dan penyakit jantung. Satu adalah untuk memastikan bahawa asas penyelidikan klinikal itu berada pada tahap bertaraf dunia. You can advertise yourselves as much as you want, but if you don't have the basis for world-class clinical research, there's no point. So that's really your talent, your facilities, your patient enrollment, and your regulatory framework. All these things are the building blocks to a world-class site, world-class hub for clinical trial. Khairi bercakap dalam sidang media selepas menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman antara Clinical Research Malaysia, Hospital Umum Sarawak dan Novartis Malaysia di Kuching, Sarawak. Sambutan kepada program visa premium PVIP sangat menggalakkan. Sejak dilancarkan pada 1 September lalu, lebih 20,000 permohonan menerusi ejen diterima walaupun permohonan hanya dibuka secara rasmi pada 1 Oktober. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, permohonan menyertai PVIP akan diproses Jabatan Imigresen dan diteliti Jawatan Kuasa Kelulusan untuk pertimbangan sebelum diluluskan. Mungkin kita hanya berikan fasa pertama ni tidak melebihi daripada 25,000. Kerana kalau begitu responnya begitu baik, fasa pertama kita dah bersetuju, Kabinet bersetuju RM200,000 untuk mereka membayar fees yang telah pun ditetapkan. Visa dia sebanyak RM200,000. Kalau ianya baik, mungkin kita pertingkatkan sedikit lagi. Maka sebab itulah saya nak buat mengikut fasa. Datuk Seri Hamzah ditemui media pada program Menyemai Kasih Rakyat bersama masyarakat Siam di Mata Air Perlis. PVIP berkonsepkan residensi melalui pelaburan mampu memacu pertumbuhan ekonomi, menjana hasil pendapatan negara serta membuka peluang pekerjaan kepada rakyat. Dengan fee penyertaan sebanyak RM200,000, ia mampu menjana kutipan hasil mencecah RM5 bilion bagi fasa pertama. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Hamzah memaklumkan Perbadanan Aset Keretapi RAC bersetuju untuk membina laluan pejalan kaki berpagar tanpa melintasi kawasan Kompleks Bersepadu Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Padang Besar. Laluan itu bagi menjaga keselamatan dan kebajikan pengguna, sekaligus memastikan tidak berlaku pencerobohan warga asing menerusi stesen keretapi Tanah Melayu Padang Besar. RAC bersetuju untuk mereka memagarkan kawasan supaya laluan jalan kaki itu tidak boleh masuk ke dalam kawasan kita, kompleks ini. Jadi persetujuannya adalah untuk mereka adakan satu lagi fencing, walaupun tanah itu untuk immigration, tapi kita benarkan supaya kita ada buat fencing di tepi sana tadi. Jadi apabila dah ada itu, mereka akan kita berikan satu tempat untuk orang menunggu mengambil penumpang, taksi, motosikal, semua di luar kawasan kita.
RM392 bilion diperlukan bagi mengatasi masalah banjir hingga tahun 2100. Itu peruntukan anggaran Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA berhubung langkah jangka panjang mengatasi masalah banjir di negara ini. Menterinya Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata anggaran merangkumi komponen utama tebatan banjir dan saliran bandar sebanyak RM230.71 bilion serta infrastruktur pantai RM126.55 bilion. Kesungguhan kerajaan dalam menangani isu perubahan iklim negara dizahirkan melalui satu pelaburan besar kepada sektor air negara diperuntukkan sebanyak RM15 bilion secara off-bajet untuk tempoh 8 tahun bermula tahun 2023 hingga 2030 bagi projek-projek tebatan dan penyelesaian banjir secara menyeluruh serta pembinaan struktur sabu di kawasan kritikal yang terjejas teruk akibat monsun laut. Di samping itu, faktor perubahan iklim turut diambil kira dalam penyediaan reka bentuk pembangunan bagi memastikan infrastruktur air dibangunkan berdaya tahan terhadap kesan fenomena perubahan iklim. Kementerian juga sedang merangka pelaksanaan adaptasi perubahan iklim. Kita mengekalkan dasar di mana harga ayam perlu terus dikawal dan juga keutamaan ke tahap kecukupan bekalan domestik kekal menjadi satu prioriti. Pada masa yang sama, kita perlu memberikan perhatian kepada kebajikan industri penternakan ayam itu sendiri. Artinya pengeluar-pengeluar terus aktif mengeluarkan sejumlah ayam yang tertentu di mana keperluan domestik pada masa ini memerlukan pada kira-kira 69 juta ekor ayam pada setiap bulan bagi keperluan domestik. Kembali dalam berita perdana, sekarang ini kita ikuti perkembangan berita ekonomi. Equity Nasional Berhad Equinas melancarkan program pembangunan keusahawanan iaitu Iltizam Catalyst bagi membantu usahawan industri kecil dan sederhana IKS Bumiputra. 30 usahawan akan dipilih tahun ini bagi membina kecekapan operasi dan memperkukuh teras perniagaan selama 3 sehingga 6 bulan. Menurut pengarah pihak berkepentingan Equinas iaitu Hizwani Hassan, usahawan terpilih akan menerima bantuan teknikal dan bimbingan bernilai RM25,000 untuk membangunkan kemahiran perniagaan. Bantuan meliputi kemahiran kewangan dan tadbir urus profesional, penjenamaan dan pemasaran digital. Syarikat yang mempunyai sekurang-kurangnya 51% pegangan saham Bumiputra dan pendapatan tahunan antara RM300,000 hingga RM1 juta layak menyertai Iltizam Catalyst. Permohonan dibuka mulai hari ini hingga 18 September nanti. Dengan coverage media, kita akan bertambah lagi lah. Dan sekarang ni bukan berminat saja, boleh terus apply. Keindahan dan keunikan Danau Toba menjadikannya sebagai destinasi terbaru yang ditawarkan AirAsia Indonesia. Pengenalan laluan Jakarta Silangit oleh anak syarikat kumpulan penerbangan Capital A itu antara strategi untuk memperkukuh rangkaian domestiknya di negara berkenaan. Nolela Muhammad Noor yang berpeluang menaiki penerbangan sulung laluan itu pada 2 September lalu. Ada butirannya. Penerbangan AirAsia QZ724 membawa 135 penumpang berlepas pada 11.50 pagi waktu tempatan dari lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Jakarta. Perjalanan mengambil masa 2 jam sebelum mendarat di lapangan terbang antarabangsa Silangit, Sumatera Utara. Danau Toba yang terletak 20 minit dari lapangan terbang merupakan tasik semula jadi terbesar Indonesia dan Asia, membolehkannya tersenarai sebagai Geopark UNESCO. Selain dari destinasi pelancongan popular di Indonesia seperti Bali, Jakarta, Bandung dan sebagainya, Danau Toba juga mempunyai daya tarikan tersendiri, antaranya Pantai Lumban Bulbul.
like to do new destinations and new routes. We believe there's a lot of tourism potential in Toba, and so this is step one of doing many routes to Selangor. It will become one of the big destinations for AirAsia. Selepas penambahan laluan baharu ini, AirAsia Indonesia turut merancang untuk memperkenalkan lebih banyak destinasi domestik pada masa hadapan. Danau Toba sebagai salah satu dari 5 destinasi super prioritas merupakan juga prioritas kami di Indonesia AirAsia. Kita udah launching banyak sekali rute baru ya. Salah satunya itu adalah Jakarta Silangit ini. Kita juga meluncurkan Medan Denpasar. Kita nanti meluncurkan juga Denpasar Makassar. Jadi ada banyak ya. Buat permulaan, laluan Jakarta Silangit menawarkan penerbangan 3 kali seminggu menggunakan pesawat Airbus A320 berkapasiti 180 penumpang. Serentak pengenalan laluan itu, AirAsia Indonesia turut melancarkan slogan baharunya Terbang Lagi Indonesia, menandakan komitmennya terhadap pembangunan ekonomi wilayah dan pemerkasaan komuniti Republik berkenaan. Nurlela Muhammad Nur. Cadangan bersifat kepentingan kumpulan, puak, IMO, kita anggapkan sebagai pandangan peribadi. Kerajaan kekal mengutamakan integriti dalam setiap tindakan-tindakan kerajaan dan tak ada siapa yang boleh cuba memaksa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melakukan sesuatu yang tidak kena pada keluhuran undang-undang, separation of power dan juga integriti kerajaan keluarga Malaysia. HOPE bukan saja membantu mempromosi perumahan untuk segenap lapisan masyarakat, tetapi juga bagi melihat ekosistem sektor perumahan secara holistik. Sempena ulang tahun penubuhan Felda yang ke-66 tahun ini, saya ingin mengumumkan peruntukan khas pembangunan sebanyak RM66,000 untuk setiap rancangan Felda, di mana kesemua 317 rancangan akan menerima peruntukan ini dan kos keseluruhan sebanyak RM21 juta. Ya, terima kasih atas kesetiaan anda bersama Berita Perdana. Tiada yang lebih membanggakan buat seorang pendaki solo apabila berjaya mengibar jalur gemilang di puncak gunung setiap kali misi pendakian. Ia simbolik perjuangan serta kepuasan yang tidak mampu digambarkan. Fauzura Yusof ada laporannya. Rasa bangga pasti ada selain terbit aura luar biasa setiap kali jalur gemilang berjaya dibawa menawan puncak gunung dalam misi pendakian. Anak kelahiran Terengganu yang berusia 55 tahun ini akui ia adalah salah satu cara mempamerkan semangat patriotik sebagai rakyat Malaysia, tanda besarnya kasih dan sayangkan negara. Antara pencapaian terbesar Muhammad Nur Mat Amin ialah berjaya mendaki Gunung Kinabalu, puncak tertinggi di negara ini sebanyak 50 kali secara solo pada 2007. Sehingga kini, 7 rekod pendakian diiktiraf Malaysia Book of Records dan 2 rekod diiktiraf ASEAN Book of Records. Pada saya, kejayaan mengibarkan bendera Malaysia tak kiralah kita berada di mana sekalipun. Walaupun ke mana saya pergi di luar negara, saya akan bawa bendera Malaysia. I am Malaysian. Kan? Sebab kita nak tunjukkan kepada luar bahawa semangat kita memang cukup kuat. Kan? Dan kita bangga jadi rakyat Malaysia. Saya nak terjemahkan bahawa apa yang kita buat tu untuk kemerdekaan, untuk semangat merdeka kita. Kan? Sebab kemerdekaan kita lah kita boleh melakukan semua. Kalau kita tak merdeka, kita tak tahu.
So dengan kemerdekaan ini saya harap generasi muda terus mencari idea, semangat patriotik, semangat cintakan negara. Pak Lekok. Berkongsi minat sama, kini beliau dan anaknya Muhammad Syahrul Nizam Muhammad Nur yang berusia 18 tahun sedang mempersiapkan diri untuk menawan puncak Everest pada tahun 2024. Sekaligus, Muhammad Syahrul bakal menjadi rakyat Malaysia termuda mendaki puncak tertinggi dunia itu. Sebagai generasi muda ni, saya nak tunjuk yang generasi dari negara kita boleh juga menjadi salah satu top of the world dekat dunia. Saya harap kita lebih buka mindset kita, lihat ke dunia luar. Saudara, siapa pun kita dan di mana pun kita, kalau jiwa anak Malaysia sentiasa terpahat dalam jiwa masing-masing, tiada yang mustahil untuk dilakukan. Ketika beliau berjaya membawa naik jalur gemilang setiap kali misi yang dilaksanakan, cuma satu terdetik dalam fikirannya. Malaysia boleh, anda juga boleh melakukannya. Fazra Yusof, RTM. Mengambil semangat Hari Kebangsaan dan menjelang Hari Malaysia, Arena Sukan terus mengharumkan nama negara. Perkembangan lanjut, kita bersama rakan penyampai Syairul Islam. Silakan Syairul. Baik, terima kasih. Pasukan dodgeball kebangsaan cemerlang di Kanada. Arsenal catat kekalahan pertama Liga musim ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syairul Islam. Untuk edisi Sukan malam ini kita mulakan dengan Sukan Dodgeball. Skuad lelaki kebangsaan memberikan kabar gembira buat peminat sukan tempatan apabila berjaya merampas kembali gelaran juara pada kejohanan dodgeball dunia di Kanada. Pada perlawanan berlangsung di Pusat Sukan Komuniti Sheffield Edmonton itu, skuad lelaki negara yang berada pada ranking pertama dunia tidak berdepan masalah besar untuk menundukkan pasukan Australia dengan keputusan 10-5 sekaligus meraih pingat emas. Kemenangan itu sekaligus mengulangi kejayaan pada edisi 2017 dan 2018. Skuad lelaki sebelum ini bergelar naib juara di Cancun, Mexico pada 2019. Dalam pada itu, skuad dodgeball campuran negara terpaksa berpuas hati dengan pingat perak pada penampilan pertamanya di pentas berprestij berkenaan selepas tewas 3-5 kepada pasukan tuan rumah. Pasukan dodgeball wanita pula terpaksa akur pulang dengan tangan kosong selepas kalah dengan keputusan 3-7 di tangan pasukan Australia pada penentuan pingat gangsa. Bagi mengenang jasa individu-individu yang banyak menambur jasa dalam arena sukan tanah air, Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia, SAM, memilih bekas Setiausaha Agung Majlis Olimpik Malaysia Mendiang Datuk Syekh Kok Chi dan bekas Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Allahyarham Datuk Seri Zulkifli Embong sebagai penerima anugerah khas pada Majlis Anugerah Serat 100+ Perpaduan SAM 2020-2021. Menurut Presiden SAM, Noris Madi Abdul Manap, anugerah khas berkenaan akan disampaikan Menteri Perpaduan Datuk Halimah Sadiq. Bagi kami pengamal-pengamal media sukan di Malaysia, kehilangan dua tokoh ini amat dirasai kerana kedua-duanya saling berkait rapat dengan wartawan-wartawan sukan dalam memberikan informasi, maklumat dan juga pelbagai bantuan yang diperlukan oleh para wartawan terutamanya semasa hayat beliau dan semasa mereka berkhidmat di Majlis Olimpik Malaysia maupun Majlis Sukan Negara. Majlis yang akan berlangsung esok itu turut memberi pengiktirafan kepada wakil-wakil media tempatan. Sebanyak 8 kategori dipertandingkan dengan pemenang keseluruhan kewartawanan sukan akan dinobatkan sebagai penerima trofi anugerah Sibyl dan hadiah wang tunai RM7,000. Saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Isyak.
Baik, perkembangan seterusnya berkenaan dengan aksi Liga Premier 2022. Pasukan Johor Darul Ta'zim JDT2 semakin hampir untuk bergelar juara musim ini selepas kejayaan memenang Terengganu FC di FC2 3-0 mengukuhkan kedudukan mereka di Persada Liga dengan 39 mata. Berbaki satu lagi perlawanan, pasukan Harimau Selatan hanya memerlukan keputusan seri untuk menyekat pencabar terdekat Kelantan FC yang kini ketinggalan 3 mata. Pada aksi di Stadium Majlis Bandaraya Pasir Gudang itu, JDT2 membuka tirai jaringan pada minit ke-7 menerusi rembatan pemain berusia 20 tahun Daryl Sham. Kedua-dua pasukan kemudian berpeluang untuk mencetak gol namun gagal disempurnakan sehingga tamat separuh masa pertama. Bersambung babak kedua, JDT2 terus melebarkan jaringan menerusi Omar Hakim hasil hantaran Daryl Sham pada minit ke-82. Selang 3 minit kemudian, giliran Musa Sidibe pula menjaringkan gol ketiga sekaligus memberi keselesaan buat JDT2 sehingga whistle penamat. Selepas ini, JDT2 akan bertemu Selangor FC2 pada 30 September dan keputusan seri sudah memadai buat mereka untuk bergelar juara Liga Premier musim ini. Sementara itu, Kelantan FC tewas mengejut 1-2 kepada Selangor FC2 di Stadium Sultan Muhammad ke-4 Kota Baru. Turun beraksi di hadapan penyokong sendiri, Kelantan yang memerlukan 3 mata bagi mencerahkan peluang memenangi trofi tersebut ketinggalan 2 gol di babak pertama menerusi jaringan Muhammad Alif Izwan Yuslan pada minit ke-28 dan S. Sharvin pada minit ke-34. Meskipun berjaya merapatkan kedudukan menerusi sepakan penalti Muhammad Ghaffar pada minit ke-76, ia sudah terlambat buat Kelantan untuk mengutip sekurang-kurangnya 1 mata. Kekalahan itu menyaksikan mereka kekal di tangga kedua dengan 36 mata, 3 mata di belakang pendahulu JDT2. Di Kuching, Sarawak pula bekalan 3 mata berjaya diperoleh Kuching City FC selepas menundukkan Kelantan United 2-1 pada aksi berlangsung di Stadium Negeri. Memanfaatkan sepenuhnya kelebihan beraksi di tempat sendiri, anak buah Irfan Bakti memperoleh gol pendahuluan menerusi pemain import dari Liberia, Abu Kamara pada minit ke-63. Tuan rumah kemudian menggandakan kelebihan hasil jaringan Amir Amri Saleh 4 minit kemudian. Gol tunggal Kelantan United pula diraih pada masa kecederaan menerusi Ashraf Alifuddin. Baik, untuk perkembangan sukan luar negara, kita mulakan dengan perkembangan Liga Perdana Inggeris. Rekod sempurna Arsenal lebur selepas tumpas 1-3 kepada Manchester United yang kini telah melakar 4 kemenangan berturut-turut. Pemain sayap baharu United Anthony mencuri tumpuan apabila tidak perlu menunggu lama untuk mencipta impak. Bekas pemain Ajax yang membuat penampilan sulungnya bersama The Red Devils meledakkan gol pendahuluan buat tuan rumah pada minit ke-35 hasil lorongan Marcus Rashford. Pada babak kedua, Arsenal bangkit dengan menyamakan kedudukan menerusi gol Bukayo Saka yang berjaya mengambil kesempatan terhadap situasi huru-hara di depan pintu gol lawan. Namun kegembiraan itu tidak lama apabila Rashford memastikan kemenangan berharga buat United dengan 2 gol dalam tempoh 9 minit. Kemenangan itu melonjakkan skuad kendalian Erik ten Hag ke tangga ke-5 dengan 12 mata, manakala Arsenal kekal di puncak liga dengan kelebihan 3 mata. Beralih ke sukan permotoran, pelumba Itali Francesco Bagnaia berjaya mengatasi tangan sengit Enea Bastianini untuk menjuarai perlumbaan MotoGP San Marino di hadapan peminatnya sendiri, Delita Misano Adriatico. Bagnaia yang memulakan perlumbaan di petak kelima buat Ducati berjaya menamatkan saingan dengan kelebihan 0.034 saat ke atas Bastianini yang muncul naib juara buat Gresini Racing. Dia juga menjadi pelumba Ducati pertama memenangi 4 perlumbaan MotoGP berturut-turut selepas muncul juara di Austria, British dan Belanda sebelum ini. Kemenangan itu menyaksikan Bagnaia mengurangkan jarak dengan pendahulu kejuaraan Fabio Quartararo dari Yamaha kepada 30 mata. Pelumba Aprilia Maverick Vinales pula melengkapkan kedudukan ketiga podium, manakala Quartararo yang bermula di petak ke-8 menduduki tempat kelima.
Paparan itu mengakhiri edisi Sukan 5 September 2022. Saudara, saksikan kegemilangan Sukan Malaysia Sukma ke-20 bermula 16 September ini hanya di RTM sebagai rakan penyiar rasmi #Demi Malaysia. Saya Syahrul Islam. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia. Ya dia, ini satu perkara yang semua penyampai berita ataupun pengacara tak mahu berlaku. Betul. Ini satu mimpi ngeri lah, iaitu tertelan lalat ketika bercakap bersiaran langsung ni. Itulah, betul lah tu Fatil. Kalau berlaku kepada kita, macam manalah agaknya. Tetapi kejadian ini berlaku kepada seorang pembaca berita di Kanada. Ya, kita ikuti paparan hashtag malam ini. Pembaca berita Global News Canada Farah Nasir ketika sedang menyampaikan berita mengenai banjir secara tidak sengaja tertelan lalat. Fokus pembacaan Farah terganggu seketika apabila dia dilihat seperti tercekik tertelan serangga itu. China memperkenalkan bangunan pencakar langit Dance of Lights setinggi 590 kaki. Dikenali sebagai salah satu menara paling berpintal di dunia, bangunan pencakar langit itu direka kononnya mencontohi tarian cahaya utara Aurora Borealis. Keunikan bangunan itu terselah dengan reka bentuk minimalis digabungkan dengan pantulan dan pembiasan dari panel kaca untuk menghasilkan pencahayaan yang menakjubkan. Keseronokan pengunjung di sebuah taman hiburan di Mohali, India pula bertukar tragedi ngeri apabila salah satu permainannya, spinning swing, tiba-tiba jatuh terhempas. Siasatan polis mendapati terdapat kerosakan teknikal pada alat permainan itu menyebabkan ia terjatuh dari ketinggian kira-kira 50 kaki. Akibat daripada hempasan itu, 10 individu dilaporkan mengalami kecederaan parah. Pengendalinya telah melarikan diri dari tempat kejadian. Ya, sangat tidak bertanggungjawab pengendali itu. Ya, dan saya pun tidak mungkin akan naik. Yang sangat berbahaya di taman-taman hiburan ini. Ya. Baiklah, paparan hashtag itu menutup berita perdana edisi hari ini, Isnin 5 September. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Terus semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan mari kita sama-sama kibarkan jalur gemilang. Dengan ini, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia. Teguh bersama. Tangkapan oleh pihak polis setiap hari ianya menunjukkan jumlah yang agak besar juga. Memperincikan perkembangan dalam negara. Bila titah tuanku itu mengatakan ini merupakan bajet yang harus mendapat mandat dan sokongan. Politik, ekonomi serta isu semasa.
Saksikan Bicara Naratif setiap Isnin dan Selasa pukul 9 malam di saluran berita RTM dan TV1. Assalamualaikum, salam hormat, salam keluarga Malaysia. Saya Wan Syahrina. Anda sedang menyaksikan Inklusif di saluran RTM. Beberapa tahun terdekat ini, kita banyak memberikan fokus kepada COVID-19 dan bagaimana kita begitu mengharapkan ada cahaya yang terang di sebalik di hujung terowong gelap. Waktu ini, tahun ini, pada masa kita telah pun mungkin sudah boleh menerima COVID-19 dan hidup bersama-sama dengannya, rupa-rupanya ombak-ombak susulan yang tercetus daripada tsunami pandemik baru saja tiba ke pantai kehidupan kita dan hidup masih lagi sukar. Saya bercakap secara khusus berkenaan dengan cabaran ekonomi dan terutamanya di negara kita. Untuk anda malam ini, Inklusif membawakan Yang Berhormat Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tunku Abdul Aziz, Menteri Keuangan Malaysia. Apa khabar, Datuk Seri? Baik, Wan Syahrina. Terima kasih sekali lagi kerana bersama-sama kami. Dan 2022, rupa-rupanya, Datuk Seri, masih lagi satu lagi tahun yang mencabar untuk kita. Dan saya kira antara yang paling utama ialah berkenaan dengan kenaikan kos sara hidup. Ia menekan semua lapisan keluarga Malaysia. Jadi kalau boleh kita tahu sebagai pembukaannya sejauh mana kerajaan memerhati dan juga berusaha untuk menangani isu ini untuk membantu rakyat. Terima kasih Wan Syahrina. Kalau kita lihat tahun 2022 ini merupakan tahun pemulihan ekonomi kita yang berbanding dengan tahun 2021 dan juga tahun 2020. Kita telah membuka semula aktiviti ekonomi kita. Dan juga kita telah membuka sempadan antarabangsa kita. Jadi kita dapat lihat bahawa peniaga-peniaga kita, perniagaan telah mula kembali kepada ataupun pasca COVID-19. Momentum pemulihan ekonomi ini kita dapat lihat dari pada masa suku pertama pada tahun ini, tahun 2022, KDNK telah bertumbuh sebanyak 5%. Dan kita mensasarkan bahawa tahun 2022 ini KDNK 2, KDNK second quarter, suku kedua pun lebih kukuh lagi sebenarnya daripada KDNK pertama. Jadi unjuran kita masih lagi antara 5.3 dan 6.3% ini unjuran pertumbuhan KDNK pada tahun ini. Jadi insya-Allah pemulihan ekonomi ini jelas bukan saja dari segi KDNK tetapi malah dari segi pekerjaan juga. Kadar pengangguran kita pada bulan Mei 2020 adalah pada tahap 5.3% dan sekarang ini adalah 3.9%. Sasaran kita sebenarnya 4%. Jadi kalau kita lihat di sini, memang ekonomi kita menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Tetapi seperti yang Wan sebut tadi, ekonomi global semakin mencabar. Ya. Konflik Ukraine dan Rusia mengakibatkan kenaikan harga-harga bahan mentah, especially terutamanya minyak dan sebagainya, ya, arang batu. Dan juga kita dapat lihat apa yang berlaku di China, ya, di mana polisi di negara China mengenai COVID ni dia zero tolerance kepada COVID, dan ini sedikit sebanyak telah mengganggu rantaian bekalan, dan negara China adalah penting kepada trade kita, ya, ia adalah negara terbesar trade dengan Malaysia, ya. Dan juga kalau kita lihat dari inflasi tadi, Wan ada menyebutkan mengenai inflasi pada tahun ini untuk Malaysia juga dijangka kadar inflasi adalah antara 2.2 hingga 3.2%, ya. Dan kita telah melihat pada tempoh 6 bulan pertama tahun 2022 kadar inflasi lebih kurang 2.5%. Ini maknanya kita selaraslah dengan unjuran rasmi, dan kadar inflasi di Malaysia berbanding dengan negara-negara lain jauh terkawal, ya. Kalau kita lihat di negara-negara maju,
seperti Amerika Syarikat dan Eropah telah lebih kurang 9% ya sekarang, dan juga negara-negara jiran kita ya, Filipina, Singapura dan Thailand juga telah mencecah 6%. Oleh sebab itu kita salah satu sebab mengapa Malaysia dapat mengawal kadar inflasi yang tidak begitu tinggi berbanding dengan negara lain ialah kerana subsidi kita. Kerajaan telah membuat keputusan untuk menaikkan kadar subsidi supaya dapat membantu rakyat kita. Sebagai contoh, kalau kita lihat minyak kita, RON 95, minyak yang kita isi dalam kereta kita ni, ya, harganya masih RM2 di mesin, ya, dan bulan lepas ke bulan bila-bila pun memang masih lagi RM2 sen kerana kita ada ceiling RM2 sen. Kalau kita tengok sebenarnya harga 1 liter tu ialah lebih kurang RM4.70 seliter. Ini bermakna setiap liter yang kita isi dalam kereta kita atau motosikal kita, kerajaan tampung sebanyak RM2.65 ya. Lebih dari separuh. Lebih dari separuh, betul. Dan harga ini dikekalkan kerana kita naikkan subsidi kita. Jadi subsidi petrol, produk petroleum ni dianggarkan lebih kurang 30 ataupun hampir 31 bilion ringgit pada tahun ini. Subsidi ini untuk semua, bukan saja untuk golongan B40 dan M40 tapi juga golongan T20. Dan sebenarnya golongan T20 ni adalah penerima manfaat terbesar subsidi. Dan subsidi ini bukan saja subsidi RON 95 tetapi juga kita dapat kita lihat dengar pasal subsidi minyak masak, ya, subsidi minyak masak yang RM2.50 per kg, ya, subsidi minyak masak pun akan mencecah RM4 bilion. Dan sebelum ini kita tidak pernah pun memberi subsidi ayam dan telur. Ayam dan telur subsidinya akan mencecah RM1.1 bilion. Sebelum ini pun kerajaan tidak pernah memberi subsidi elektrik. Subsidi elektrik pun akan mencecah RM5.8 bilion. Jadi subsidi-subsidi ini akan mencecah RM77.7 bilion. Tetapi saya rasa mungkin dengan kadar cara kita nak membantu rakyat mungkin akan sampai RM80 bilion pada tahun ini. Ini subsidi yang besar inilah yang telah dapat membantu kita mengelakkan kadar inflasi yang terlalu tinggi untuk negara kita. Tapi dalam masa yang sama juga kita cuba untuk memahami bahawa peningkatan subsidi yang tinggi akan memberikan kesan kepada hutang negara. Jadi bagaimana dengan situasi ini dan adakah kita sebenarnya dalam keadaan yang masih mampu untuk terus berhutang? Ya. Benar, memang subsidi ini akan mengurangkan ruangan fiskal negara kita, ya, sehingga akhir Jun 2020. Kalau tadi Wan ada menyebut kadar hutang kita di peringkat persekutuan ialah lebih kurang 1.045 trilion ringgit, ya, itu besar dari segi jumlahnya. Tetapi kalau kita lihat daripada segi KDNK lebih kurang 63.8% kepada KDNK. Dan ini masih lagi di bawah had statutory kita iaitu 65% kepada KDNK. Dan kita lihat pada sejak krisis ini kerajaan kita telah memberi keutamaan, ya, kepada kita fokus balik kepada pemulihan ekonomi. Landasan pertumbuhan kita mesti teruskan. Kita mengumumkan bajet yang mengembang. Kita juga mengumumkan macam-macam inisiatif dan bantuan, pakej rangsangan untuk membantu pemulihan ekonomi. Even kalau kita lihat program vaksinasi, perbelanjaan telah dibuat. Jadi kita tidak mahu dari segi pembantuan itu dikurangkan pada masa rakyat memerlukan. Namun begitu, seperti saya sebut tadi, subsidi itu dah mencecah 80 bilion ringgit. Kalau kita lihat dari put itu konteks, ya, perbelanjaan pembangunan pada tahun ini, peruntukan yang diberi ialah 76 bilion ringgit. Jadi perbelanjaan subsidi lebih daripada peruntukan perbelanjaan pembangunan ini. Perbelanjaan pembangunan ini nak membina sekolah, jalan raya, hospital dan sebagainya. Sebab itu amatlah penting untuk kerajaan dalam jangka masa panjang, ya, merangka mekanisme subsidi yang lebih bersasar supaya kita memberi manfaat
kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Ini jangka masa panjang. Perkhidmatan tersebut yang kita boleh gunakan ialah kita boleh gunakan untuk mereka yang betul-betul memerlukan dan juga untuk perbelanjaan pembangunan yang memang negara memerlukan. Contohnya dalam pendidikan, sektor kesihatan dan juga pengangkutan awam. Okey. Baru-baru ini antara perkara yang disebut rakyat juga lah berkenaan dengan peningkatan OPR oleh Bank Negara ke 2.25%. Jadi untuk kita memahami yang ini pula Datuk Seri, bagaimana sebenarnya kenaikan OPR ini membantu dalam mengurangkan tekanan inflasi kepada negara? Ya. Sekali lagi saya ingin kita nak buat perbandingan dulu sebelum saya menjawab soalan itu. Mari kita bandingkan dengan negara maju seperti Amerika Syarikat. Amerika Syarikat pun sebenarnya dah menaikkan kadar faedahnya secara mendadak lebih kurang 225 mata asas ataupun 2.25% lah. Dan pada tahun ini kerana nak menangani kadar inflasi yang begitu tinggi di sana, 9% di Amerika Syarikat. Kadar faedah ni sebenarnya memang boleh digunakan sebagai salah satu tool atau salah satu senjata yang boleh membendung inflasi. Tetapi langkah kadar faedah yang secara mendadak ni selalunya akan membebankan peminjam dan akan mengakibatkan ekonomi pun lebih perlahan. Ya, itulah. Tetapi Amerika Syarikat tidak ada pilihan. Bagi Malaysia, sebarang langkah sebelum itu saya nak menerangkan, bagi Malaysia sebarang langkah menaikkan OPR ni adalah dasar monetary. Ya, dasar monetary ini adalah dasar yang ditentukan oleh Bank Negara Malaysia, ya, dan dia adalah Monetary Policy Committee ni adalah bebas daripada kerajaan dan dia mengikut undang-undang sedia ada. Jadi kita di kerajaan tidak boleh menyelaras keputusan kenaikan OPR kerana bercanggah dengan undang-undang, ya. Dan selain itu akan mengganggu menjejaskan integriti pasaran. Jadi di MPC ataupun Monetary Policy Committee atau dalam bahasa Malaysianya Jawatan Kuasa Dasar Monetary ni, dia akan merumuskan dasar monetary untuk mengekalkan kestabilan harga contohnya, dan juga memastikan pertumbuhan ekonomi kita kekal dan kekal manfaat lah, ya, long term sustainability. Apabila ekonomi kita sebelum pasca COVID-19 tu, kadar OPR sebenarnya telah lebih 3%. Pada satu masa dia mencecah 3.25%. Sekarang ni lepas kenaikan 25 bata asas ni, kadar OPR kita ialah 2.25%. Masih lagi rendah berbanding dengan sebelum pasca COVID-19, ya, 3%. Jadi tahun dari 2012 sampailah tahun sebelum COVID tu memang dalam 3%. Kini ekonomi kita berada dalam landasan pemulihan. Saya dah sebut tadi, KDNK kita pada suku pertama 5%, KDNK kita pada suku kedua pun akan menunjukkan pertumbuhan yang lebih daripada suku pertama. Jadi kita dapat lihat aktiviti perbelanjaan isi rumah pun, pembelian aset, aktiviti pelaburan dah kembali pulih. Terlihat daripada segi pembelanjaan runcit contohnya, ya, memang lebih besar daripada sebelum pasca COVID-19. Jadi kita lihat kadar inflasi memang masih lagi terkawal. Saya dah sebut tadi pada 6 bulan pertama 2.5%. Jadi kalau berdasarkan faktor-faktor ini, Bank Negara telah mengambil keputusan untuk melaraskan kadar OPR ni secara beransur-ansur. Jadi dia naik sikit je, 25 mata asas sebelum ini, dan naik lagi 25 mata asas. Kerana sebelum ni 1.75 naik ke 2, lepas tu naik ke 2.25%. Dia tak naik terus macam negara-negara lain sampai 3-4%, ya. Dan dasar kerajaan menerusi Bank Negara berpandangan bahawa kenaikan kadar OPR ni tidak akan memberi kesan yang ketara, di mana 1/3 pinjaman oleh golongan B40 ni adalah kadar tetap sebenarnya, ya, dan juga yang terdiri kebanyakannya daripada hutang-hutang kereta dan juga pinjaman peribadi. Dia punya rate tu fixed rate lah, ya. Dia tidak akan begitu terkesan. Pada masa yang sama, kerajaan kita telah menyatakan bahawa sebarang pelarasan dasar monetary pada masa hadapan ni akan dilaksanakan secara terkawal dan beransur-ansur. Itu yang Bank Negara telah memberi pengmakluman kepada kita lah. Tapi dari sudut dasar, daripada kerajaan yang point of view, kita our fiscal policy yang telah juga akan membantu ekonomi kita.
Okey. Satu lagi perkara ialah nilai ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat dan orang memerhatikan kejatuhan nilai ringgit ini dan tertanya-tanya adakah trend ini akan berterusan dan apa yang kita buat untuk mengukuhkan semula nilai ringgit kita. Ya, masalahnya kita selalu banding ringgit ni dengan US dollar, tapi kita tak membanding ringgit dengan mata wang asing yang lain. Memanglah kalau kita berbandingkan ringgit dengan US dollar, ringgit telah terkesan akibat pasaran kewangan global yang terus mengentat. Ini is the tightening global financial condition. Saya tadi baru sebut bahawa kadar faedah Amerika Syarikat naik sampai 275 mata asas. Jadi oleh itu banyak menguatkan lagi mata wang US dollar. Dan pelabur juga perlu berhati-hati dari segi apa yang berlaku di Rusia dan Ukraine, risiko di sana dan juga pertumbuhan global. Jadi namun situasi ini kalau kita lihat bukan saja menjejaskan mata wang kita tetapi juga mata wang asing yang lain. Kalau kita lihat daripada saya ada data sini 3 Ogos yang itu, yen telah jatuh 14%, pound sterling jatuh 10%, euro jatuh 10%, won Korea jatuh 9%, peso Filipina pun jatuh, Thai baht pun jatuh, dolar New Zealand pun jatuh. Jadi kita sebagai negara yang kecil, ekonomi yang terbuka memang juga akan terkesan. Dan kita sebenarnya kalau kita nak bandingkan dengan negara lain, kalau kita banding dengan negara lain, kita telah ringgit telah mengukuh, getting stronger berbanding dengan yen, berbanding dengan euro, dengan pound sterling, dengan Korea won, dengan peso Filipina, dengan Thai baht. Kita lebih actually strengthen berbanding dengan mata-mata wang asing ini. Buat masa ini sebenarnya apa yang lebih penting ialah kekuatan asas ekonomi kita, our economic fundamentals, yang boleh menyokong kestabilan ringgit daripada kejutan. Dan seperti saya sebut tadi, ekonomi kita dalam landasan pemulihan yang betul, masih lagi di dalam anjuran kita masih lagi antara 5.36 hingga 60.3%, yang mana disokong juga oleh unjuran daripada IMF dan juga World Bank. Jadi kita juga kena lihat pada masa jangka sederhana dan panjang, kerajaan juga akan mengutamakan pembaruan struktur, structure reforms dari segi fiskal, dari segi ekonomi supaya kita dapat momentum pertumbuhan ini dapat sustainable lah, dapat diteruskan. Baik, secara konklusinya, kita mungkin tidak mengetahui apa yang akan berlaku pada masa hadapan dan kita tidak boleh mengharap atau menjanjikan bulan dan bintang, tapi sekurang-kurangnya untuk waktu sekarang ini kita berada pada kedudukan yang betul dalam proses pemulihan kita. Mungkin sedikit nasihat Datuk Seri kepada para penonton kita untuk mereka merasakan sedikit keredaan dan kelegaan untuk masa-masa yang akan datang selepas ini. Ya, kita alhamdulillah Malaysia setakat ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang kukuh, dan kita berada dalam landasan yang betul. Kadar inflasi pun rendah, kadar faedah pun masih lagi rendah, tetapi kita mestilah berhati-hati kerana keadaan ekonomi global semakin meruncing, semakin menurun. Jadi kita di Malaysia kita perlu bersedia untuk kalau terpaksa membuat polisi-polisi yang lebih fokus kepada pemulihan ekonomi kita. Dan peranan rakyat saya kira perlu bersama-sama dengan kerajaan untuk menjayakan. Betul. Kalau kita lihat sebenarnya kadar pengangguran pun dah turun, alhamdulillah. Kadar perbelanjaan pun sebenarnya dah naik. Kita dapat lihat kalau kita pergi ke kedai-kedai makan, bisnes dah back to normal. Trade kita pun dah mencecah 2 trilion ringgit, kita punya perdagangan. Jadi ini semakin banyak memberi confident kepada pelabur-pelabur juga untuk masuk ke dalam negara kita. Okey, baik, itu rumusannya untuk waktu ini kerana kita menyentuh ataupun memberikan fokus kepada isu ekonomi dan tindakan kerajaan dalam menanganinya. Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tunku Abdul Aziz, Menteri Kewangan Malaysia bersama-sama inklusif pada malam ini. Jumpa lagi pada lain masa. Terima kasih Datuk Seri kerana bersama-sama kami. Terima kasih juga untuk anda yang menonton siaran ini. Jumpa lagi. Jumpa lagi.